Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, kita mula balik lah. Maaf lah, tadi ada tetamu datang lah. Minta maaf. Okay, kita mula balik. Kita ulang balik berkaitan dengan sifat Allah Taala yang pertama. Baik. Qala muallifur rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'unubihi fi ad-darain amin. Pertama, iaitu sifat yang pertama. Ini sifat Allah yang pertama daripada 13 sifat. Daripada 13 sifat mengikut mengikut jalanan Abu Hasan Asy'ari lah. Baik. Dalam tauhid ni dia ada dua ulama yang besar lah. Yang pertama Abu Hasan Asy'ari, jalanannya adalah 13 sifat yang wajib dipelajari. Dan juga istihalah lah. Istihalah tu maknanya tidak ada perkara mustahil tersebut. 13 dan satu yang harus. Baik, jadi mengikut ulama lagi yang lagi seorang lagi adalah dinamakan Abu Mansur Maturidi. Abu Mansur Maturidi jalanannya adalah 20 sifat yang wajib di atas tiap-tiap mukallaf mengaji. Baik, pertama daripada 13 sifat sifat Allah Taala yang wajib di atas tiap-tiap mukallaf mempelajarinya. Pertama di sini pada bilangan, pada tertib bilangan sahajalah. Bukan pada hakikat sifat tu. Sebab sifat Tuhan ni sama-sama qadim, tidak ada terdahulu, tidak ada kemudian. Jadi sebut pertama di sini pada sebutan, tertib sebutan sahaja. Tu baik. Jadi yang pertama, wajib kita. Wajib kita dengan makna wajib atas kita. Wajib di sini dengan maksud wajib pada syarak. Wajib oleh bahawa belajar hingga mengetahui. Wajib kita, yakni wajib atas kita percaya. Dia nak datang percaya itu kenalah tahu dulu. Nak datang tahu itu dengan jalan belajar. Kalau tak belajar, macam mana nak main tahu? Bila tak tahu, macam mana nak percaya? Maknanya kena mengaji lah, kena mengaji. Wajib mengaji sehingga tahu. Bila tahu pula wajib kita percaya. Percaya dan i'tiqad, bukan kita percaya saja. Kena i'tiqad. Berpegang teguh, tambat dalam hati. Itu dipanggil i'tiqad. Bahwasanya sabit dan tetap. Sabit dan tetap iaitu wajib bagi Allah. Wajib bagi Allah ini dipanggil wajib akal. Mesti Allah Ta'ala tu bersifat dengan wujud. Itu maksud dah. Sekali lagi, bahawasanya sabit dan tetap iaitu wajib Allah Ta'ala, yakni bagi Allah Ta'ala bersifat dengan wujud. Wujud. Ertinya wujud ada apa? Ada Allah Ta'ala. Ini ada zat Allah Ta'ala. Tu. Kena percaya, kena i'tiqad dalam hati kita bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan wujud. Erti wujud itu ada. Ada Allah Ta'ala tu, ada zat dia. Jadi dalam hati kita kena tanam macam tu, kena pegang macam tu. Bahawa Allah Ta'ala ni ada, zat dia ada. Tu. Jadi ada zat Allah Ta'ala itu tiga bahagi ya. Tiga bahagian. Yang pertama ada zat Allah tak terima tak ada. Ada zat Allah itu tak terima tiada. Hanya terima ada selama-lamanya. Itu yang pertama. Yang kedua ada zat Allah tak kena jadi. Ada zat Allah itu tak kena jadi. Kerana sebab dia qadim. Sebab benda qadim ni dia tak kena jadi. Dia sedia kala lagi. Benda tu tak kena jadi sebab dia qadim. Bukan baharu. Kalau baharu ni benda yang kena jadi. Tu yang kedua. Ada zat Allah Ta'ala tak kena jadi. Sebab Allah Ta'ala ni qadim. Zat dia qadim. Bukannya baharu. Kalau baharu maknanya ada Tuhan lain pula lah.
yang buat dia. Tu yang kedua. Yang ketiga pula ada zat Allah Taala tak bertempat. Tidak bertempat. Sebab apa? Sebab zat Allah bukan jirim. Sebab zat Allah bukan jirim. Jirim tu benda yang bertempat, yang mengambil ruang pada zat dia. Tu jirim. Mudah kata benda yang berketul. Contohnya batu. Batu dia mengambil ruang pada zat dia. Contohlah batu seketul kita tak depan ni. Tempat batu tu, jadi batu tu dah ambil ruang di situ. Jadi benda lain tak boleh dah duduk situ. Sebab batu tu dah duduk situ. Jadi batu tu sudah ambil ruang pada zat dia. Jadi Allah tu tak bertempat lah, sebab dia bukan jirim. Sebab jirim ni bertempat. Tu. Jadi tak boleh kata Allah Ta'ala ada tempat lah. Tu 3 makna lah. Ada zat Allah Ta'ala tu. Wujud artinya ada Allah Ta'ala, iaitu ada zat Allah Ta'ala, tak terima tiadanya. Kita kena tambah dalam hati macam tu. Allah Ta'ala ni ada, wujud ada. Lepas tu yang tu kita kena pegang. Lagi satu, tak terima tiada, iaitu lazim daripada kata ada, tak terima tiada. Sebab tiada tu mustahil. Tiada Allah Ta'ala tu mustahil. Yang kena tambah dalam hati, kena pegang teguh dalam hati adalah tak terima tiadanya Allah. Jadi ada. Berlazim laziman. Contohnya air lah. Air kan. Air panas. Bila kata panas, tak sejuk lah. Tak sejuk lah, itu panas. Bila sebut sejuk, tak panas lah. Berlazim laziman. Bila kata Allah Ta'ala tu ada, maka tak terima tiada lah. Sebab tiada itu mustahil. Tiada itu mustahil. Yang wajibnya tak terima tiada, iaitu ada. Berlazim laziman. Dan wajib kita, yakni tiap-tiap mukallaf, orang Islam yang mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan, wajib apa? Percaya. Jadi macam tadi lah. Nak percaya, dia kena tahu dulu. Kalau tak tahu, macam mana nak percaya? Tahu pula atas jalan kena mengaji dulu. Kalau tak mengaji, macam mana nak tahu? Jadi maknanya wajib mengaji lah. Wajib mengaji. Wajib mengaji hingga tahu. Bila tahu pula, wajib kita percaya. Dan i'tiqad. Bukan tak percaya saja, kena i'tiqad. I'tiqad tu maknanya berpegang teguh dalam hati. Tambat dalam hati. Ikat kat kuat. Tambat tu ikat kat kuat dalam hati. Tidak sama sekali di atas Allah Ta'ala itu bersifat. Tidak sama sekali, yakni mustahil. Di atas Allah Ta'ala itu bersifat dengan lawannya yang wujud. Mustahil lah Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya. Tidak sama sekali, inilah dipanggil istilah. Bila kata Allah Ta'ala tidak sama sekali di atas Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya, maknanya Allah Ta'ala itu wujud. Sebab Allah Ta'ala tak bersifat dengan lawannya, iaitu tiada. Tiada itu mustahil. Jadi kena pegang dua. Yang pertama, Allah Ta'ala itu wujud, ini ada. Yang kedua, tak terima tiadanya Allah. Maknanya bila sebut tak terima tiadanya, maknanya adalah Allah Ta'ala. Dua tu kena pegang. Yang pertama sekali, wujud Allah tu. Ada Allah Ta'ala tu. Kita kena ikat. Kita kena i'tiqad. Yang kedua pula, tak terima tiadanya Allah pun kena i'tiqad. Bila sebut tak terima tiadanya Allah, maka Allah tak ada lah. Tu. Tu. Jadi ada ni, sifat wujud ni dipanggil sifat nafsiyah. Sifat yang bangsa diri. Bila sebut ada Allah, hati kita menuju kepada ada zat Allah Ta'ala. Tu. Contohnya kita kata ada lembu. Ada lembu, lembu, binatang, lembu. Ada lembu bermaksud hati kita menuju kata ada zat lembu. Ada zat lembu. Sebut sifat tapi hati kita menuju kepada zat. Ada lembu bermakna ada zat lembu. Sebab ada tu sifat dia. Zat tu lembu tu lah. Jirim. Ada tu sifat bagi lembu. Jadi kalau sebut ada lembu, hati kita ni menuju kepada ada zat lembu. Begitu juga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada. Bila ada, hati kita menuju kepada kata ada zat Allah Ta'ala. Sebab ada tu sifat Allah. Sifat nafsiyah. Sifat yang dibangsakan kepada diri.
Dan i'tiqad tidak sama sekali, ini mustahil. Apa maksud mustahil? Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Artinya barang yang tiada dapat dirupakan oleh akal akan ada perkara tersebut. Apa dia mustahil tu? Tiada Allah tu lah. Akal kita tak boleh terima. Kata Allah Ta'ala tu tiada. Tak boleh terima. Yang akal boleh terima apa dia? Allah Ta'ala tu wujud, iaitu ada. Dan tidak terima tiadanya, tak ada Allah Ta'ala tu. Tak ada Allah Ta'ala tu tak ada. Sebab tak ada Allah tu mustahil. Jadi tak terima tiadanya. Yang terima ada Allah Ta'ala. Jadi laziman. Dua tu kita kena i'tiqad. Lagi satu kita kena i'tiqad, kita kena ada dalil. Kena ada dalil. Orang yang tidak ada dalil dipanggil muqallid. Itu orang yang ikut-ikut orang. Orang kata Allah Ta'ala ada, dia pun kata ada. Bila tanya dalil, dia tak tahu. Dia tak tahu, tak boleh lah, salah. Iman macam tu masih lagi tak sempurna. Iman macam setengah ulama kata dalam keadaan berdosa orang macam tu. Sebab apa? Sebab dia tak ada dalil. Dia kena ada dalil. Sama ada dalil naqli qat'i ataupun dalil aqli. Dan i'tiqad tidak sama sekali, yakni mustahil, di atas Allah Ta'ala itu bersifat dengan lawannya wujud. Iaitu lawannya wujud tu tiada. Jadi tiada tu mustahil. Jadi tidak sama sekali ada di atas Allah Ta'ala tu bersifat dengan tiada. Tidak sama sekali, itulah dipanggil istihalatul mustahil. Yang tu kena pegang. Jangan kita pegang perkara mustahil. Tiada Allah Ta'ala tu jangan pegang. Tak boleh dipegang. Itu perkara mustahil. Yang nak pegangnya ada Allah dan tidak terima tiadanya. Tu. Nak pegang dua tu. Baik. Tandanya, yang ini bermula tandanya Allah Ta'ala tu wujud tu. Atau dalilnya, samalah. Tanda tu bahasa kita. Alamat. Dalil tu bahasa Arab. Ataf muradif mungkin. Sama makna. Bermula tandanya, tanda kata Allah Ta'ala tu ada. Atau dalilnya, dalil kata Allah Ta'ala tu ada. Mana ada dalil? Jadi kita kena ada dalil. Firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Artinya, tu ayat Quran. Ayat Quran tu dipanggil dalil naqlil qat'i. Dalil ayat Quran, dalil naqli qat'i. Dalil yang ayat Quran yang qat'i, yang putus. Jadi dalil Quran ni adalah dalil yang kuat. Dalil yang kuat. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Artinya Allah Ta'ala sahajalah yang menjadi 7 petala langit dan bumi. Allah Ta'ala sahajalah yang menjadi, itu mengadakan, yang menjadikan, yang menjadi dengan mana menimbulkan daripada tiada kepada ada. Itu maksud menjadi. Menimbulkan daripada tiada kepada ada. Jadi Allah Ta'ala sahajalah yang menjadi 7 petala langit. Jadi langit ni ada 7 lapisan. 7 petala langit dan bumi. Jadi bumi pun ada 7 lapisan. Ataupun tanda ataupun dalil ada Allah Ta'ala itu baharu alam ini. Jadi alam ini juga menjadi dalil kata Allah Ta'ala itu ada. Yang pertama tadi dalil ayat Quran. Yang tu Allah Ta'ala kata sendiri dalam Quran. Allah Ta'ala sahajalah yang menjadi 7 petala langit dan bumi. Itu jelas. Jadi kuat. Dalil Quran ni kuat. Itulah dalil kata Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala kata sendiri dalam Quran. Allah Ta'ala yang menjadikan 7 petala langit dan bumi. Tu. Kemudian dalil akli pula. Dalil yang bahasa kena fikir dengan akal. Itu baharu alam ini. Tu. Ataupun tanda ada Allah Ta'ala itu baharu alam ini. Baharu ni maksudnya apa? Perkara yang ada mula.
Bila sebut kita baharu tu perkara yang ada mula. Kalau perkara qadim ni perkara yang tak ada mula. Seperti zat Allah, sifat Allah. Qadim, tidak ada mula. Sedia kala. Kita baharu ada mula. Tu. Alam, baharu alam ini. Alam ni baharu lah. Baharu dengan makna ada mula. Dulu alam ni tak ada. Lepas tu Allah Ta'ala baru buat. Tu. Alam ini maksudnya perkara yang ada diri. Perkara yang ada diri dia yang lain. Daripada zat Allah dan sifat-sifatnya. Jadi alam ni maknanya perkara yang lain daripada zat Allah dan sifat-sifatnya seperti langit, bumi, kayu, batu, binatang, tumbuhan, manusia dan sebagainya tu dipanggilkan alam. Alam ni makhluk lah. Makhluk. Alam ni perkara yang dijadikan. Dulu tidak ada, kemudian ada. Itu dipanggil baharu. Lain daripada zat Allah, sifat Allah. Sebab zat Allah, sifat Allah itu qadim. Tidak ada baru. Tidak ada permulaan. Tu baik. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, jadi rasanya sekadar itu dulu live pada malam ini. Secara ringkaslah kita baca sifat yang pertama dulu, insya-Allah. Panjang umur, kalau ada masa terluang nanti kita akan sambung balik, insya-Allah. Baik, jadi sekadar itu dulu. Saya mohon maaf jika ada sebarang kekurangan. Tadi janji pukul berapa kan? Pukul 9.15. Last sekali pukul 10 baru boleh buat. Masalah macam-macam lah. Facebook kena kunci tadi. Facebook saya kena kunci. Lepas tu saya cuba usaha buka juga. Kalau ikut tu saya nak buat pengajian di Google Map. Tapi tak ada seorang punya respon kan. Tak apa, saya buat di sini juga. Baik, rupanya ada rakaman lah. Baik, jadi sekadar itu dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekali lagi saya nak beritahu, hukum belajar ilmu tauhid ni adalah fardu ain, wajib ke atas tiap-tiap orang lelaki dan perempuan Islam. Barang siapa yang tak mengaji, kita bimbang amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita tak kenal dia. La tasihul ibadah illa bima'rifatillah. Tidak sah segala amalan ibadah kamu melainkan kamu terlebih dahulu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi tak cukup sekadar kita mengaji Quran, tapi ilmu ni kita tak mengaji, tak cukup lah. Sebab apa? Ilmu ni, akidah ni kita nak bawa sampai ke akhirat. Nak bawa sampai ke dalam kubur esok, dia akan soal berkaitan akidah. Man rabbuka wa man nabiyuka. Tu. Soalan tu bocor, tapi belum tentu kita boleh jawab. Kalau kita di dunia pun kita tak pernah ambil tahu berkaitan tauhid, tak pernah mengaji, macam mana kita nak jawab? Kita mengaji ni nak periksa dalam kubur esok ni. Dan nak bawa sampai ke akhirat sana tu, sampai dalam syurga insya-Allah. Ni tauhid yang kita mengaji ni. Tu kata guru saya lah. Jadi hati-hatilah. Sebelum kita mati ni, carilah peluang untuk belajar ilmu tauhid insya-Allah. Mudah-mudahan kita menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang kita impikan, iaitu syurga Firdaus, syurga yang paling tinggi insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.